Selepas kita laksanakan event identification, kita dah kenal pasti apakah perkara-perkara yang mungkin berlaku. Kita perlu lihat pula risk assessment. Risk assessment ialah penilaian risiko. Jadi kita akan nilai apa? Tadi kan kita sebut bahawa kita bila kita rancang objektif yang kita ingin capai, kita dah ada objektif, kita perlu kena pasti apa dia perkara-perkara event yang boleh berlaku yang mungkin menyebabkan kita tersasar daripada objektif kita. So kita dah kena pasti apa event yang mungkin berlaku. Seterusnya kita akan nilai risiko event tu berlaku. Berapakah kebarangkalian dia mungkin berlaku. Okay. So kita boleh lihat risiko sesuatu event ataupun ancaman itu berlaku dalam bentuk dia punya dua perkara, iaitu dalam bentuk likelihood, iaitu di mana kebarangkalian berlaku. Kedua ialah dari segi impact berlaku. Jadi dua-dua, kalau boleh dua-dua ni kita ambil kira lah. Sebab satu-satu perkara tu, satu event tu, ancaman tu mungkin dari segi probability ni kecil. Okay, kebarangkalian benda tu berlaku adalah kecil, tetapi jika ia berlaku, impact ni besar. Okay, berbeza impact dengan likelihood tak sama. Okay, probability ni kecil tapi impact ni besar. Ataupun boleh jadi kebarangkalian dia berlaku adalah besar tetapi impact ni kecil. Cuba kita fikir tentang COVID-19. Okay, apakah kebarangkalian kita mengidap COVID. So dalam keadaan sekarang ni kita nampak kebarangkalian ni macam tinggi juga kan. Orang-orang di keliling kita kan, mungkin ada yang dah kena. Kalau dalam kampung kita dah ada orang kena COVID, maka semua orang akan panik. Kita akan memikir bahayanya kalau saya keluar, kebarangkalian untuk saya kena pun tinggi. Tetapi mungkin dari segi impact ni tak banyak. Kita Masya Allah, kita orang muda kan, kita sihat, kebanyakan kita adalah sihat. Jadi kalau kena COVID pada kita pun paling-paling teruk mungkin kita demam, mungkin kita itu je lah kan, demam saja kan, 3-4 hari, lepas tu kita simptom demam kita pun hilang. Maknanya mungkin dari segi likelihood dia tinggi kan, senang sangat jangkitan wabak COVID ni berlaku. Namun begitu dia punya impact ni untuk orang awam macam kita adalah rendah. Tetapi biasanya dia akan impact kepada orang yang sakit, orang yang memang ada existing condition lah, orang yang memang ada penyakit terminal, dan juga orang-orang tua, mungkin dia punya impact dia lebih besar. Tetapi untuk orang secara umumnya, impact daripada COVID ni kecil. Namun begitu dia punya likelihood, dia punya kebarangkalian infected adalah tinggi. Kedua, kita dari segi risk assessment ni ada dua jenis risiko. Satu ialah inherent risk, iaitu inherent risk ni ialah risiko-risiko yang berlaku sebelum apa-apa perancangan dibuat untuk mengawal risiko tersebut lah. Maknanya inherent risk ni kita andaikan keseluruhan risiko. Tetapi bila kita dah kenal pasti risiko-risiko tertentu, mungkin kita dah buat perancangan tertentu untuk untuk mengatasi risiko berkenaan. Jadi bila kita mula membuat perancangan dan kita buat perancangan dan kita put the plans in place, maknanya kita laksanakan apa yang kita rancang, dan setengah daripada risiko tu dapat dikurangkan. Okey, apa risiko, ada setengah risiko kita dapat kurangkan kerana kita telah melaksanakan kawalan. Namun begitu masih lagi ada baki ancaman yang berlaku, sebab sebanyak mana kawalan yang kita laksanakan pun masih ada perkara-perkara risiko tertentu untuk ancaman berlaku, masih ada. Jadi yang masih ada itu kita panggil sebagai residual ataupun risiko baki lah. Okey, baki risiko. Kalau inherent tu maknanya baki risiko yang sedia ada. Okey, risiko original ke risiko sedia ada lah. Tetapi residual ni ialah baki risiko setelah kita mengadakan tindakan-tindakan kawalan. Okey. Jadi kita telah mengenal pasti ancaman kepada objektif kita. Kita telah mengenal pasti pula apakah risiko ancaman tersebut.
Kemudian kita akan lihatlah, okey, bila kita dah tahu dia punya ancaman dia, dia punya risiko ancaman tersebut berlaku, dia berapakah impact dia, kita nak lihat apa tindakan yang kita boleh buat ke atas risiko tersebut ataupun risk response. Jadi risk response ni saya kata tadi, dia berkenaan dengan tindakan yang boleh kita buat ke atas ancaman yang telah kita kena pasti. Jadi ada 4 bentuk tindakan yang kita mungkin boleh buat. Pertama, kita buat satu tindakan yang memang boleh mengurangkan risiko berkenaan, iaitu dengan kita mengadakan kawalan dalaman yang efektif. Dengan kawalan dalaman yang efektif itu, dia mungkin dapat mengurangkan risiko. Jadi maka kat situ maknanya ada perbezaan lah antara inherent risk dengan residual risk. Sebab ada pengurangan risiko kerana kita telah menjalankan kawalan dalaman yang efektif. Jadi ni reduce. Yang kedua, bentuk respon yang kita mungkin buat ialah kita menerima saja, accept saja. Iaitu bila kita dah kira dia punya kebarangkalian benda tu berlaku, dan akhirnya kita terima, oh okey, macam ni dia risiko dia, dan kita tak buat apa-apa. Itu kita accept saja, terima saja. Kita do nothing, accept livelihood and impact order. Kita terima saja apa yang kita dah tentukan tu, tapi kita tak buat apa-apa. Jadi ni macam maknanya kalau dalam kes COVID ni, maknanya kita tahu bahawa ada kebarangkalian kita dijangkiti oleh COVID, dan kita tahu apa dia punya impact kepada kita kalau kita kena COVID. Tapi kita tak buat apa-apa, kita biar saja, maknanya kita teruskan kita punya aktiviti kita terus pergi belajar, kita terus pergi tempat kerja kan, kita terus teruskan dengan pergi shopping kompleks. Kita tak amalkan SOP. Tindakan ketiga yang mungkin kita ambil ialah dipanggil sini share. Kita kongsikan risiko. Maknanya mula-mula risiko tu memang organisasi kita tanggung. Namun begitu dengan share ni ialah kita kongsi risiko tersebut dengan pihak-pihak yang ketiga. Contohnya dengan cara kita beli insurans. Okay. So insurans ni maknanya contoh mudahnya ialah katakan kita beli kereta. Kita beli kereta dan kita required by law untuk kita ada insurans kan. So kita beli insurans. Dengan kita beli insurans tu dan tiba-tiba kita berlaku accident, okay, kemalangan, dan kereta kita telah mengalami kerosakan yang teruk, dan ini memang ancaman lah. Ancaman accident tu memang ada lah. Asal kita bawa kereta keluar daripada rumah kita, maka kita memang akan terdedah kepada ancaman kemalangan, accident. Jadi tapi kita telah beli insurans. Bila berlaku kemalangan, kita pun claim, kita buat claim insurans, dan insurans tersebut cover lah semua. Mungkin kita kerugian RM20,000 akibat kemalangan tu. Dan bila kita claim insurans cover balik RM20,000. Bermakna apa? Walaupun kita ada ancaman, tetapi dengan kita membeli insurans, kita telah berkongsi ancaman tersebut dengan pihak insurance provider. Bila berlaku kemalangan, walaupun kita kongsi, maknanya memanglah disrupted lah kita kan, iaitu kita tak boleh pakai kereta kita untuk for some time kan. Namun begitu, dari segi impact dia, impact kerugian RM20,000 tu kita telah berjaya agihkan, kita paskan kepada pihak insurance provider. Jadi kita dapat share, kita dapat reduce impact lah. Maknanya kita tak dapat reduce dia punya kebarangkalian accident tu berlaku, tetapi kita boleh reduce the impact. Dia punya kerugian daripada ancaman tersebut kita dapat kurangkan dengan kita contohnya beli insurans, ataupun contohnya outsource. Outsource ni ialah kita mengupah pihak luar untuk menjalankan tugasan-tugasan tertentu bagi pihak kita. Jadi outsource ni dia juga dapat mengurangkan impact
Kerana bila kita menjalankan satu-satu tugas, of course dia akan ada risiko. Tetapi bila kita upah orang lain buat, dan orang tu tak dapat perform, kita boleh macam claim balik kan, ataupun kita boleh tuntut lah kan. Kalau kita sendiri buat, kita nak tuntut daripada siapa kalau benda tu tak jadi. Tapi kalau syarikat outsource, bila kita dah upah dia untuk buat dan dia tak berjaya buat, maka kita boleh tuntut balik. Jadi kita boleh mengurangkan impact lah kalau benda yang aktiviti kita nak buat tu tak berjaya. Tindakan ke atas risiko yang keempat yang kita boleh buat ialah kita avoid, iaitu kita lakukan perkara-perkara yang bahkan kita mengelak daripada melakukan aktiviti yang terdedah kepada risiko tu secara terus. Okey. Jadi contohnya, kalau contoh mudah, kita tak nak kita nak mengurangkan risiko kita accident, maka kita buat keputusan kita tak keluar rumah. Okey. So kalau kita tak keluar rumah, definitely lah kita tak kena kemalangan jalan raya kan. Jadi itu ialah avoid. Avoid ni mana kita mengelak terus daripada melakukan aktiviti yang mendedahkan kita kepada risiko tersebut. Okey. Contohnya kalau kita berniaga memanglah ada risiko kita rugi, mungkin produk kita not demanded, tidak diperlukan oleh consumer kan, ataupun mungkin harga barang daripada kompetitor lebih murah kan. Jadi memanglah ada ancaman-ancaman tersebut. Jadi kita nak mengurangkan, kita nak eliminate the threat, kita nak menghilangkan ancaman tersebut. Apa kita buat? Kita tak berniaga kan. Terus kita tak berniaga. Jadi bila kita tak berniaga, memanglah kita tak terdedah kepada ancaman bahawa perniagaan kita rugi sebab memang kita tak berniaga kan. Jadi itulah avoid. Jadi sama ada kita nak avoid ataupun kita nak share, kita nak accept ataupun reduce, dia berbeza-beza lah. Bergantung kepada apa objektif kita, apa event yang, ancaman yang mungkin berlaku tu, kemudian dia punya kebarangkalian, dia punya impact. Berdasarkan benda-benda tu, kita akan decide sama ada kita buat keputusan sama ada kita nak reduce the risk, kita nak accept the risk, atau kita nak share the risk, ataupun kita nak avoid the risk.